Selamat petang semua. Petang ini sekali lagi kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kerana kita akan mendengarkan satu lagi renungan pendek yang bertajuk Mendapatkan Tenaga Secara Semula Jadi, yang ditulis oleh seseorang yang bernama Jane W. Kusma. Dan ayat Alkitab kita petang ini kita boleh lihat di dalam Hosea 10 ayat 13. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, kerana kau mempercayai jalanmu sendiri. Saudara-saudari, hari ini kebanyakan kita bekerja keras untuk menyiapkan sesuatu tugas ataupun sesuatu projek tertentu dalam jangka masa tertentu. Dan walau bagaimanapun, kita dengan adanya gangguan yang tidak disangka-sangka ataupun ancaman tarikh akhir, kita akan menyadari bahawa kita memerlukan sesuatu tenaga tambahan. Dan ramai di antara kita yang akan tunduk kepada tenaga perangsang tiruan masyarakat, iaitu seperti kopi, teh ataupun cola. Dan sesetengah orang akan berharap supaya mereka akan menemukan teks tambahan yang akan menyokong kebiasaan mereka mengambil kafein. Mereka juga berharap yang Yesus telah meminum secawan kopi yang akan memberikannya tenaga perangsang tambahan ketika Yesus berada di Taman Getsemani suatu ketika dahulu. Tetapi Yesus telah bergantung kepada kawan-kawan dan juga kepada doanya. Dan mungkin Yesus telah mengetahui kesan yang akan diberikan oleh kafein terhadap badan kita. Dan di sini ada tertulis yang telah dibuktikan oleh para penyelidik terhadap mengenai kafein terhadap badan kita. Kafein akan meningkatkan gula di dalam darah dan juga akan menambahkan hypoglycemia. Kafein juga akan menyebabkan denyutan jantung yang tidak normal dan akan menambahkan kehilangan kalium dan juga magnesium di dalam air kencing. Kafein juga akan melemahkan ataupun menghalang saluran darah yang akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Kafein juga akan meningkatkan rembesan asid di dalam perut yang akan menghasilkan ulcer perut dan juga boleh menyebabkan kita tergeta-geta ataupun kita cepat marah dan juga gemetar. Kafein juga akan mengganggu tidur yang akan menyebabkan kita insomnia dan akan menambahkan kesedihan ataupun kekecewaan. Kafein juga akan menambahkan gejala-gejala sindrom Prahed dan juga akan menurunkan toleransi terhadap tekanan emosi ataupun fizikal. Dan juga kafein dikatakan boleh mengganggu fungsi otak yang dikaitkan dengan kanser perut ataupun kanser usus, undi kencing maupun kanser ovari. Saudara dan saudari semua, lebih dari 100 tahun yang lalu Tuhan telah menyatakan kepada Ellen G. White bahawa kopi ataupun teh adalah benda yang merangsang dan kedua-duanya mengandungi racun. Kita boleh lihat di dalam buku Counsels on Diet and Food, muka surat 419 dan juga 420. Ada tertulis teh akan menyebabkan rangsangan kepada saraf dan juga kopi boleh menyebabkan otak kita menjadi kebas. Dan kedua-dua minuman ini adalah sangat berbahaya kepada badan kita.
Dan juga kita boleh lihat di dalam buku Testimonies volume 4 muka surat 365 juga ada mengatakan, teh dan kopi tidak akan menyegarkan sistem badan kita. Kelegaan yang diperolehi sekiranya kita meminum kedua benda ini adalah ianya sementara sebelum perut kita menghadamnya. Ini menunjukkan bahwa pengguna yang menggunakan perangsang ini hanya akan menerima kekuatan dengan merangsang saraf di dalam perut, dan yang akan menyebabkan kejengkelan di dalam otak, yang akan meningkatkan tindakan di dalam jantung dan membolehkan tenaga sementara bagi keseluruhan sistem badan. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan renungan pindik ini, saya berharap dan biarlah kita mendapatkan tenaga di dalam kehidupan kita secara semula jadi. Marilah kita sama-sama berjalan-jalan beberapa kali sehari. Kita minumlah air yang banyak, tidur yang secukupnya, dan luangkanlah masa dengan kawan-kawan dan mintalah agar Tuhan untuk memberikan kita kebijaksanaan untuk bekerja dengan teratur dan untuk membawa kita kepada kehidupan yang seimbang. Dan sampai di sini saja renungan kita untuk petang ini. Semoga apa yang kita dengar kita boleh gunakan di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.